Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, semua. Okay, so hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab ubahan. Tingkatan 5 So, untuk ubahan ni kita ada 3 subtopik. 5.1 ubahan langsung. Kemudian kita ada ubahan songsang. Dan yang ketiga ubahan tercantum. So, untuk 5.1 ubahan langsung. Okay, dia punya pernyataan. Okay, dia akan bagi macam ni. Macam ni. Dia bagi tuliskan hubungan antara pemboleh ubah dalam ubahan yang berikut. Okay, yang pertama dia nak dengan bentuk simbol. Okay, simbol ni macam ni. Dia macam ikan. Macam tu. Okay, yang kedua dia nak dalam bentuk persamaan dengan K sebagai pemala. Okay, cikgu akan tunjukkan. So, dia punya pernyataan. Ni ubahan langsung tau. Ni, macam ni. Okay, Y berubah secara langsung. Maksudnya macam ni. Kita akan tulis dalam bentuk simbol. Yang pertama nak simbol. So, Y berubah secara langsung dengan X. Macam tu. Itu je. Y berubah secara langsung dengan X. So, yang kedua. Ni bentuk yang pertama. Ini pertama bentuk simbol. Yang kedua dia nak bentuk persamaan. K pemala. So, kita tukar je. Y sama dengan tadi yang ni berubah secara langsung ni tukar jadi equal KX. Macam tu. K tu pemala, X tu yang ni. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Q berubah secara langsung dengan kuasa 2P. Q berubah secara langsung dengan kuasa 2P. Maksudnya P kuasa 2. Q berubah secara langsung dengan P kuasa 2 dalam bentuk persamaan Y pula. Q So, Q sama dengan K P kuasa 2. Okay. Yang ketiga, M berubah secara langsung dengan kuasa 3N. So, M sebab dia huruf besar kan, berubah secara langsung dengan kuasa 3N. Jadi, dalam bentuk persamaan, M sama dengan K N kuasa 3. Tak susah pun. Dia tukar je. Dari simbol kita jadi equal. Nombor 4. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2V. So, punca kuasa 2V. Macam tu. Jadi sini W sama dengan K. Tadi pemala kan. Punca kuasa V. Okay. Next, number 5. T berubah secara langsung dengan S kuasa 1/2. Jadi T berubah secara langsung dengan S kuasa 1/2. Okay, bila dalam bentuk persamaan, T sama dengan K S kuasa 1/2. Dah, selesai. Tu je. Okay, cikgu lupa nak cakap. Okay, untuk soalan ubahan ni, dia biasa dalam kertas 1. Dia tak ada kertas 2, kertas 1. Okay. So, okay. Ni cikgu tunjukkan contoh kat sini. Okay, contoh ubahan langsung. Okay, dia kata, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Dia kata Y berubah secara langsung dengan X. Dan Y sama dengan 4 apabila X sama dengan 8. Okay, first kali ungkapkan Y dalam sebutan X. So, untuk A tu, mula-mula kita buat macam tadi Y berubah secara langsung dengan X. Kita tukar jadi persamaan. Y sama dengan KX. Okay. Lepas tu, gantikan nilai Y sama dengan 4 dengan X sama dengan 8 masuk dalam equation ni. Supaya kita nak cari nilai K. So, Y sama dengan 4. Kita ganti Y 4 sama dengan KK. K kita tak tahu. K kita nak cari. So, X adalah 8. Macam tu. So, selepas kita ganti, kita akan dapat 4 sama dengan 8K. Ni Okay, dah 8K.
So, kita nak cari nilai K, 4/8 sama dengan K. Jadi, kalau kita permudahkan, kita akan dapat K sama dengan 1/2. Okay, boleh? Dan lepas kita dapat nilai K ni, tadi kita dah dapat nilai K ni K ni setengah kan? Ni K sama dengan 1. Gantikan semula masuk dalam sini balik. Tulis semula Y sama dengan K ni kan tadi kan 1/2, ni 1/2 X. Ni cikgu buat error ni. Ni ganti masuk sini, tulis balik Y sama dengan 1/2 X. Okey, boleh? Itu untuk yang A. Okey, untuk soalan B, hitung nilai Y. Okay, cari nilai Y apabila X sama dengan 10. So, kita tulis balik Y sama dengan 1/2 X. So, dia nak X 10, jadi berapa nilai Y? Kita gantilah X ni dengan 10. 1/2 kurungan ganti dengan 10. So, awak akan dapat, okey, 1/2 darab 10, kita dapat nilai Y adalah 5. Dah, itu je, selesai. Ini Y dalam sebutan X. Ini nilai Y bila X sama dengan 10. Okey? Okey, cikgu tunjukkan lagi contoh yang kedua. Okey. Masih lebih kurang sama dia punya contoh. Okey, dia kata diberi bahawa nilai P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Jadi, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan P sama dengan 10, Q sama dengan 2. So, tulis balik P sama dengan K, Q kuasa 2. Okey, ganti P dengan 10, Q dengan 2. So, sini P adalah 2. So, sini 2. Sama dengan K, kita tak tahu. Kita nak cari nilai K. Q adalah 2. So, dalam kurungan 2 kuasa 2. Kenapa macam ni? Ni kita ikut je ni. Ikut persamaan ni. Ni Q ganti 2. Ni kuasa 2, kuasa 2. Lepas tu kita selesaikan. So, awak akan dapat 2 sama dengan K. 2 kuasa 2 kita dapat 4. So, bila diselesaikan, kita nak cari nilai K kan. 4 bawa ke sebelah sini, dia jadi bahagi sama dengan K. Jadi, K awak adalah 1/2. Jadi, bila ditulis semula, ni awak dapat, ni nilai K awak. Ni K awak. Ganti balik, masuk dekat persamaan yang asal tadi. Okey, kita akan dapat P sama dengan ni kan. P sama dengan K 1/2. 1/2 Q kuasa 2. Okey, P sama dengan 1/2 Q kuasa 2. Ataupun awak nak tulis macam ni. P sama dengan 1/2 darab Q kuasa 2, kita tulis macam ni. Kadang-kadang ada juga jawapan dia macam ni. So, kita tulis macam tu. Okey? Boleh? Okey, itu yang A. Okey, untuk nilai B, soalan B, okey, dia kata hitung nilai P bila Q sama dengan 2/3. So, kita guna persamaan ni tadi. P sama dengan Q kuasa 2/2. Okey, cari nilai P bila Q ni 2/3. So, ganti je. P sama dengan, okay, Q tu adalah cikgu ni kuasa 2 per 2. Q tu ganti dengan ni soalan. Okey. So, awak akan dapat P sama dengan, okey, 2/3 kuasa 2, awak akan dapat 4/9/2. Ni tahu tak macam mana ni? Kalau awak tak sure, tekan je kalkulator. 4/9/2. Okey. Dia sebenarnya nanti kalau cikgu tunjuklah ni bahagi 2 sebenarnya. So, nanti darab 1/2.
Tahu ke ni? Ini 2 sebenarnya 2 1. Kalau tak sure guna kalkulator. So awak akan dapat P sama dengan 2/9 jawapan dia. Okey. Ni tadi kalau tak sure ni tadi ni. Tekan kalkulator ni kalau tak sure ni. Tekan je kalkulator. 4/9 bahagi 2 awak akan dapat 2/9. Dah selesai. Okey. Okey, cikgu nak tunjukkan contoh yang ketiga. Okey, dia kata jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pembolehan ubah P dan Q dengan keadaan Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 P. So tulis balik. Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 P. Macam tu. Okay, boleh? So bila kita tulis persamaan dia, Q sama dengan K punca kuasa 2 P. So kita nak cari nilai K dulu. Ganti Q. Okay, tengok sini. Ni. Kita ambil Q3 ni. Ganti kat sini. Q3. K berapa? K tak tahu. K yang kita nak cari. Okay, P berapa? P ni 1/4. Okay, 1/4. So bila kita selesaikan, kita dapat 3 sama dengan K punca kuasa 2 1/4, kita dapat 1/2. Kalau tak sure, tekan je kalkulator. So bila awak selesaikan, sini awak akan dapat 3 sama dengan K/2. Okey. Sambung sini Okey. So sini 2 bawa naik atas. So awak akan dapat 6 sama dengan K. Jadi nilai K awak adalah 6. Tulis balik K sama dengan 6. Okey, tulis semula persamaan awak yang tadi ni. So Q sama dengan 6 punca kuasa P. Inilah awak punya persamaan. Ni. Tapi ni belum selesai ni. Ni dia kata dia nak cari nilai N ni. Dia nak cari nilai N. So you nak cari nilai N, gantikan ni. Ni masuk kat sini. So Q berapa nilai Q? 2 kan? So letak sini 2 sama dengan 6. Berapa nilai P? N kan? So ganti N. Macam tu. Okey, lepas tu ni pindah ke sini. So 2/6 sama dengan punca kuasa N. So 2/6. Okay, kita permudahkan, kita dapat 1/3 sama dengan ni punca kuasa 2 N. Okay, ni punca kuasa 2, kita pindahkan dia akan jadi kuasa 2. Ni macam ni kuasa 2 sama dengan N. So ini bila kita selesaikan, kita akan dapat 1/9 sama dengan N. Jadi N awak kita tulis semula N sama dengan 1/9. Dah selesai. Okey, dan cikgu tunjukkan satu lagi contoh ni Okey, satu lagi contoh. Okey, diberi bahawa X dan Y berkait dengan hubungan Y berkadar langsung dengan punca kuasa 2X. Dua pasangan nilai telah diberikan dalam jadual. Ni nampak Ungkapkan Y dalam sebutan X. Y dalam sebutan X. Jadi dia dah bagi Y berkadar langsung dengan punca kuasa 2X. Jadi kita tulis balik. Y sama dengan K punca kuasa X. Okay, so lepas sekarang gantikan dulu yang ni. Ini dulu. Y ganti dengan 6. K ganti berapa? Tak tahulah K yang kita nak cari. K. X ganti dengan 4. So bila kita selesaikan, kita akan dapat punca kuasa 2 4, kita dapat 2. Jadi 2 pindah ke bawah. 6/2 sama dengan K. Jadi kita dapat nilai K sama dengan 3. 6 bahagi 2, 3. Jadi kalau kita tulis semula, ni kan, kita akan dapat persamaan awak Y sama dengan 3 punca kuasa 2X. Inilah persamaan. Inilah dia sebenarnya. Tapi ni belum selesai lagi ni. Sebab soalan
Itu baru A. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Ni baru A. Ni baru A. Okay. Okay, sekarang soalan B. Hitung nilai M. M ni berapa? M. So, bila kita nak cari nilai M, gantikan. Okay, Y kita ganti dengan 12. Sama dengan 3. Okay, punca kuasa 2. X ni ganti dengan M. Okay. So, 3 pindah ke sini jadi bahagi. Sini jadi punca kuasa 2M. So, 12 bahagi 3 kita dapat 4. Dia belum selesai lagi tau. Okay. Dah dapat macam tu. Ni 4 kan. Ini punca kuasa. Punca kuasa pindah sini jadi kuasa. 4 kuasa 2 sama dengan M. Okay. So, 4 kuasa 2 dapat berapa? 4 kuasa 2 dapat 16. So, nilai M awak adalah 16. Boleh? Okay. So, selesailah. Okay. Tulis balik M sama dengan 16. Okay.